Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan menentang PDRM, yang mana Kelantan berjaya menang 3-1 hasil jaringan dari Nixon 2 dan 1 dari Nur Syamil. Pada perlawanan ini boleh saya katakan, jika kita ingin berbicara tentang in term of tactical ataupun tactical yang diguna pakai dan juga struktur di dalam pembinaan game, memang kita akan kata PDRM adalah pasukan yang lebih kemas daripada segi struktur dan juga daripada segi build up berbanding pasukan Kelantan yang sedikit struggle pada perlawanan ini untuk membina game. Tetapi daripada segi attacking, kita boleh katakan daripada segi serangan, pasukan Kelantan lebih efisien dan lebih efektif apabila mereka berjaya untuk melakukan serangan dan berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada berbanding pasukan PDRM yang berjaya untuk kuasai bola, berjaya untuk kuasai game, tetapi jarang ada gerakan-gerakan yang berbahaya yang dicipta. Maka dalam perlawanan bola sepak, apabila ada pasukan yang boleh cipta gerakan serangan dan boleh berjaya untuk memanfaatkan serangan tersebut, pasukan tersebutlah boleh menang dalam setiap game. Kalau kita kontrol game tapi tak ada percubaan yang dilakukan pun tak ada gunanya di dalam sesebuah pasukan ataupun sesebuah perlawanan bola sepak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan FC dulu. Apa perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ni? Perkara yang pertama yang boleh kita puji adalah tentang defense department dan juga bahagian tengah pasukan Kelantan FC yang diketuai oleh Sheikh Sobri dan juga bergandingan dengan Meodani. Di bahagian pertahanan kita boleh tengok gandingan Keon ataupun Khairul Fahmi dengan back three yang lain lah. Yang mana boleh saya katakan bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan Kelantan bertindak dengan cemerlang untuk melakukan interception dan juga blocking yang cuba dilakukan ataupun crossing yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan PDRM pada perlawanan semalam. Disebabkan kekentalan dan juga disiplinnya bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan Kelantan, mereka berjaya untuk mematahkan build up yang cuba dilakukan oleh PDRM pada first half dan juga second half, dan mereka agak compact untuk memastikan yang PDRM tak boleh nak build up dengan sangat bagus dan tak boleh nak penetrate dan masuk ke dalam D-box mereka, melainkan sepakan penalti yang awal tu sahaja. Tetapi selepas Kelantan memberikan sepakan penalti kepada PDRM, Kelantan mula lebih berdisiplin, mereka lebih teratur dan lebih tersusun mereka punya corak permainan ketika bertahan, dan disebabkan pertahanan mereka yang agak solid dan juga berdisiplin tersebut serta dibantu bahagian tengah Meodani dan juga Sheikh Sobri telah menyebabkan PDRM seakan-akan mati kutu bagaimana mereka nak build up dan juga penetrate kawasan kotak penalti pasukan Kelantan. Jadi memang pujian harus diberikan kepada defense department dan juga dua double pivot yang dimainkan, iaitu Sheikh Sobri dan juga Meodani. Yang tu yang pertama yang boleh dipuji untuk pasukan Kelantan. Yang kedua, perkara yang kedua yang boleh dipuji untuk pasukan Kelantan adalah pertukaran yang dilakukan oleh Coach Rizal, iaitu membawa masuk Nixon pada second half dengan menggantikan Nur Syamil. Yang mana membawa masuk Nixon pada second half ini adalah satu pertukaran yang sangat-sangat excellent bagi saya, apabila Nixon berjaya untuk membuktikan yang diri beliau adalah seorang striker yang berbahaya dan berjaya untuk mencipta 2 gol lah. Jadi boleh saya katakan peranan Nixon semalam daripada segi ball control sangat lawa, daripada segi positioning pun padu, daripada segi finishing pun padu, dan daripada segi dia react dengan hantaran-hantaran dan juga situasi semasa untuk dapatkan kembali bola untuk gol yang pertama dia jaringkan tu, memang agak cemerlang lah boleh saya katakan untuk Nixon. So Nixon memang bertindak dengan sangat cemerlang sebagai pemain gantian. Dan untuk pemain gantian yang seterusnya bagi saya adalah game changer juga adalah pertukaran yang dilakukan oleh Coach Rizal dengan membawa masuk Jasmine Minhad menggantikan Zul Fahmi yang agak tidak berapa baik permainan dia waktu first half. Apabila masuk Jasmine Minhad di bahagian kiri, kita boleh tengok lah yang corak permainan Kelantan lebih efisien dan Jasmine Minhad menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Daripada segi bertahan, Jasmine Minhad juga membantu bahagian pertahanan dengan melakukan track back, dan juga in term of attacking pun beliau juga agak bagus. Cumanya pada perlawanan ini boleh saya katakan Kelantan tidaklah seefektif dan tidak selaju game-game yang sebelum ni. Sebelum ni kita boleh tengok Kelantan akan attack menggunakan sayap, tetapi pada perlawanan kali ni memang bahagian sayap tu tak berapa nak hidup sangat. So memang nampak ketara lah corak permainan Kelantan yang agak struggle berdepan dengan pasukan PDRM pada perlawanan ni. Itu untuk pasukan Kelantan. Yang ketiga yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan adalah mengenai Kelvin Belfort.
Calvin Baffert sekali lagi menunjukkan yang beliau adalah seorang player yang sangat digeruni dan sangat membantu pasukan Kelantan daripada segi serangan, yang mana beliau berjaya mencipta 2 assist untuk pasukan Kelantan pada perlawanan ini. Boleh saya katakan untuk peranan yang pertama sewaktu sebelum Nixon dimasukkan, Baffert diletakkan sebagai striker tunggal. Tetapi diletakkan sebagai striker tunggal, beliau macam tak berapa berfungsi dengan baik. Tetapi setelah kemasukan Nixon, Baffert ditukarkan untuk berada di bawah dan menjadi backup kepada Nixon, dan perubahan tersebut telah memberikan sedikit corak permainan yang berbeza dipamerkan oleh Baffert. Beliau lebih suka untuk bergerak bebas, boleh bergerak di kanan, kiri, tengah dan sebagainya, disebabkan peranan beliau sebagai attacking midfielder ataupun backup ataupun second striker kepada Nixon, membuatkan yang kualiti ada pada beliau tu mula nampak lah. Selepas pertukaran Nixon masuk, beliau berubah posisi, memang nampaklah corak permainan Baffert yang sebenar sebelum seperti game-game yang sebelum ini. Itu benda yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Untuk kelemahan pasukan Kelantan, yang pertama pada perlawanan semalam, mereka sebenarnya lambat untuk settle down dan mereka juga lambat untuk absorb ataupun menyerap tekanan-tekanan tinggi yang diberikan oleh PDRM. Tu sebab untuk perlawanan ni kita boleh nampak yang PDRM dan juga Kelantan lagi struggle untuk control game berbanding PDRM. Sebab apa? Sebab bila Kelantan pegang bola, mereka di-attack ataupun di-pressure ataupun ditekan oleh pemain-pemain PDRM. So memang nampaklah Kelantan agak struggle. Sampai habis game pun Kelantan agak struggle. Tetapi Kelantan bernasib baik apabila mereka punya corak serangan lebih efektif di bahagian hadapan dan mampu mencipta gerakan yang boleh menjaringkan gol. Itu yang pertama lah untuk kelemahan yang perlu diperbaiki untuk pasukan Kelantan. Mereka perlu cari jalan untuk settle down lebih cepat dan mereka perlu cari jalan untuk absorb tekanan-tekanan tinggi yang diberikan oleh opponent atau pihak lawan pada game-game yang akan datang. Itu kelemahan yang perlu diperbaiki lah. Yang kedua, memang nampak lah Kelantan pada game ni memang tak attack menggunakan sayap seperti sebelum-sebelum ni, sebab mungkin ada banyak player yang injured dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun boleh katakan bahagian tengah Kelantan memang agak hidup. Bahagian sayap je kurang sikit. Mungkin next game mereka boleh perbaiki lagi lah. Jadi untuk game semalam memang Kelantan deserve untuk menang sebab mereka boleh create gerakan yang berbahaya dan berjaya untuk menjaringkan gol melalui peluang-peluang tersebut. Untuk pasukan PDRM ada satu perkara yang boleh saya puji, adalah mengenai mereka punya pressing ataupun tekanan tinggi yang mereka berikan kepada pemain ataupun pasukan Kelantan dengan sangat cemerlang semalam. Mereka bertindak dengan sangat cemerlang daripada memberi tekanan yang tinggi. Mereka berjaya untuk memastikan yang Kelantan struggle daripada segi penguasaan bola. Memang PDRM lebih better, memang nampak PDRM lebih tersusun, mereka punya basic football lebih teratur dan sebagainya, lebih komplit. Tetapi yang menjadi masalah kepada PDRM pada perlawanan semalam adalah end product. Yang menjadi masalah adalah end product, iaitu pasukan PDRM gagal untuk melancarkan serangan dan juga gagal untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan Kelantan dengan sangat efektif. Itu yang menjadi masalah. Apabila mereka dah bermain dengan sangat cemerlang, berjaya untuk kuasai game, berjaya untuk dominan di bahagian tengah dengan melakukan pressing dan juga membuat Kelantan struggle, tetapi daripada segi kreativiti mereka masih lagi kurang, mereka masih lagi gagal untuk mencari jalan bagi nak melakukan serangan ataupun corak serangan yang berbahaya ke arah gawang gol pihak lawan. Itu yang perlu diperbaiki oleh pasukan PDRM lah. Sekiranya mereka perlu untuk menang next game. Dan yang kedua adalah tentang defense department. Pasukan PDRM semalam memang agak lemah sikit, yang mana kita boleh tengok Nixon berjaya untuk menjaringkan gol daripada segi kesilapan pertahanan, dan boleh dikatakan ketiga-tiga gol pasukan Kelantan adalah disebabkan defending error daripada pasukan PDRM sedikit alpa dan sedikit lalai, menyebabkan Kelantan berjaya menang 3-1. Jadi secara rumusannya PDRM in term of tactical wise mereka okey, mereka padu, tetapi daripada segi menyerang mereka agak kurang berbanding Kelantan yang agak struggle. Tetapi daripada serangan mereka berjaya cipta beberapa gerakan berbahaya dan mereka berjaya memanfaatkan, so Kelantan menang. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.